Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada hari ini untuk subjek Tauhid tahun 5, iaitu merupakan pelajaran yang pertama juga, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Ni pelajaran yang lalu ya, iaitu pengertian qada, pengertian qadar, sebab dia ada kaitan. Qada ialah pelaksanaan. Ingat pelaksanaan, kalau qada tu pelaksanaan. Pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Kemudian qadar pula ketentuan. Okey, qadar tu ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Okey, sekarang ni masuk isi pelajaran, iaitu maksud beriman kepada qada dan qadar. Maksud beriman kepada qada dan qadar ialah beriman kepada qada dan qadar bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Maksudnya kita wajib percaya. Kalau beriman ni maknanya kita percaya dengan penuh yakin. Ya. Jadi yang dimaksudkan kat sini ialah mempercayai dan meyakini. Kita yakin dengan sebenar-benarnya bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Jadi jangan pula salahkan Allah apabila sesuatu perkara yang kita impikan ataupun kita nak buat sesuatu tetapi tidak tercapai. Okey, kemudian yang kedua, setiap orang Islam wajib juga mempercayai bahawa setiap yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah yang termaktub sejak azali. Okey, kita sebagai orang Islam wajib percaya bahawa qada dan qadar itu ada, kemudian kita wajib percaya ianya merupakan rukun iman yang ke-6. Dia bukan rukun Islam ya, tetapi rukun iman. Rukun iman yang pertama percaya kepada Allah, kedua percaya kepada malaikat, ketiga percaya kepada kitab, keempat Rasul, kelima malaikat dan keenam qada dan qadar. Jadi setiap orang Islam wajib mempercayai, wajib percaya. Kalau kita tak percaya dengan qada dan qadar, maka kita tergolong dalam golongan orang yang kafir. Okey, cuba tengok yang ketiga pula. Segala yang berlaku dalam alam ini sama ada baik ataupun buruk telah ditentukan oleh Allah dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman. Jadi alam ini Allah telah jadikan terlebih dahulu berbanding dengan manusia. Manusia ni merupakan makhluk Allah yang akhir dijadikan oleh Allah. Jadi alam ni dah dijadikan dulu. Kemudian begitu juga dengan malaikat dan sebagainya, gunung ganang. Semua tu dah Allah dah jadikan dulu berbanding manusia. Manusia ni last ya. Jadi bersyukurlah dengan apa yang ada. Dan Allah menjadikan manusia ni merupakan makhluk yang paling istimewa sebab mempunyai kelebihan dari segi akal fikiran. Kita boleh berfikir dalam semua perkara, tetapi tidak dapat mengalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala yang berlaku dalam alam ini sama ada baik ataupun buruk telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman. Jadi kamu mesti tertanya-tanya, kat mana ni Ustazah dapat benda ni yang cantik ni? Jadi benda ni semua ada dalam buku teks, buku surat 6. Okey, jadi kamu belajar daripada awal. Yang ni poin yang pentinglah untuk hari ini, maksud beriman kepada qada dan qadar ni. Okey, jadi rujuk kepada buku teks. Hendaklah kamu baca, fahami, selami. Kalau perlu kamu buka slide ni ulang-ulang pun tidak menjadi masalah. Okey, cuba tengok berikutnya.
Setiap manusia wajib berusaha, berikhtiar dan berdoa untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Setiap manusia mempunyai cita-cita. Jadi, kalau kita ada cita-cita, kita dah tanamkan cita-cita, wajib untuk kita berusaha, berikhtiar dan berdoa untuk mencapai cita-cita yang kita nak tu. Contohnya, kamu nak berjaya mendapat 8A dalam UPKK. Jadi kena berusaha, baca, faham, hafal semua subjek UPKK. Kemudian berikhtiar bersungguh-sungguh. Lepas tu, jangan lupa berdoa. Berdoa pada waktu-waktu mustajab khasnya. Contohnya, selepas solat fardu, waktu hujan, waktu awal pagi, pukul 3 pagi dan sebagainya. Ianya merupakan waktu yang mustajab berdoa. Okey, yang berikutnya. Sekiranya apa yang dicita-citakan masih tidak tercapai walaupun manusia telah berusaha, berikhtiar dan berdoa, maka perlu diyakini bahawa ada hikmat di sebalik apa yang terjadi. Jadi kalau kamu dah bercita-cita dengan bersungguh-sungguh, kemudian berusaha, berikhtiar dan berdoa, tetapi tidak tercapai juga, pasti ada hikmat di sebaliknya. Kita tak tahu apakah hikmat di sebaliknya, tetapi Allah dah tahu. Allah nak menguji kita. Kita ni sabar ataupun tak untuk mencapai cita-cita yang kita nak ni. Ya. Okey, kemudian tengok berikutnya. Manusia hendaklah sentiasa bersangka baik kepada Allah dalam perkara qada dan qadar. Ni hukumnya wajib ya. Kita hendaklah bersangka baik. Jangan pula kalau kita mendapat musibah, kita salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pelajaran yang kamu pelajari wajib diulang, dihafal. Baca, faham, hafal setiap fakta yang kamu pelajari hari ini. Kalau kamu tidak hafal, ianya tidak bermakna. Ya? Sebab kita ni manusia. Selalu alpa, selalu lupa dan sebagainya. Okey, cuba tengok berikutnya. Ada tak berikutnya? Tahukah anda? Tahukah kamu? Usaha dan ikhtiar tanpa berdoa tidak dianggap tawakal, tetapi merupakan kesombongan. Jadi, kita hendaklah berusaha dan berikhtiar dengan bersungguh-sungguh dalam semua perkara. Setelah usaha, ikhtiar, doa, hendaklah kita bertawakal. Bertawakal ni berserah kepada Allah di atas segala usaha yang kita buat. Kalau kita usaha, ikhtiar tanpa doa, kita cuba usaha sungguh-sungguh tetapi tak berdoa, ia merupakan kesombongan ataupun Allah menganggap kita ni sebagai sombong. Ya. Okey, cuba tengok yang kedua pula. Manakala berdoa tanpa usaha dan ikhtiar juga tidak dianggap tawakal, tetapi merupakan kemalasan. Maknanya kita cuma berdoa je. Kita nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, tetapi tanpa usaha, tak ada usaha, tak ada ikhtiar, maka kita merupakan seorang yang malas. Okey, cuba tengok berikutnya. Bacalah istirja. Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa musibah, apabila mendengar berita berkaitan dengan kematian. Ini Ustaz sedang menyembahyangkan orang yang telah mati, orang yang telah meninggal dunia. Hendaklah kita lafazkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Bukan hanya apabila mendengar berita kematian, malah mendengar berita kemalangan ataupun sakit ke dan sebagainya, boleh kita lafazkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan anggap ianya sebagai lafaz apabila mendengar kematian sahaja, tetapi ianya apabila ditimpa musibah. Ya.
Okey, sila tengok berikutnya. Ianya berkaitan dengan akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Kalau kita tidak percaya dengan qada dan qadar, banyak perkara yang tak elok akan kita perolehi. Akibat tidak beriman kepada qada dan qadar, yang pertama, hukumnya menjadi kafir. Kalau kita tak percaya dengan qada dan qadar, kita menjadi kafir. Orang kafir akan menjadi bahan pembakar orang-orang Islam di dalam api neraka. Kemudian jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kasih sayang Allah. Allah tak sayang kita kalau kita tak percaya dengan qada dan qadar. Yang ketiga, mudah putus asa dan malas berusaha. Kalau kita tidak beriman kepada qada dan qadar, kalau kita tidak percaya dengan qada dan qadar, maka kita akan mudah putus asa, mudah kecewa, kemudian malas pula dalam semua perkara. Hendaklah kita hindari perkara tersebut. Okey, cuba tengok yang keempat. Menjadi sombong dan angkuh. Orang yang tak percaya kepada qada dan qadar menjadikan seseorang itu sombong. Sombong kepada manusia, sombong kepada Allah, sombong kepada ibu ayah dan sebagainya. Begitu juga dengan angkuh. Okey, kemudian akibat tidak beriman kepada qada dan qadar yang kelima, iaitu jiwa tidak tenteram. Hatinya gelisah saja. Ada je yang tak kena. Asyik nak cari salah orang aja. Ya. Okey. Itulah yang kita pelajari pada hari ini, iaitu yang ini akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Kemudian yang pertama pula iaitu apa dia? Beriman kepada qada dan qadar. Kalau tak faham, cuba baca buku teks. Ya. Ada di dalam buku teks Tauhid. Okey. Kita jumpa lagi di dalam video yang berikutnya. Mula-mula tengok yang ini, kemudian tengok yang kedua pula, ya. Video yang kedua iaitu berkaitan dengan latihan, cara menjawab latihan yang disediakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.